kita dah cerita tentang ritual kuno, struktur bawah ais dan teknologi yang dipercayai berasal dari tamadun sebelum manusia moden. Tapi semuanya berpunca dari satu entiti, satu kumpulan makhluk yang dikenali dalam sejarah purba sebagai The Watchers. Kepada yang tak tahu, ini adalah part 5 daripada siri video Antartika sebelum ini. Untuk lebih faham jalan cerita dan teori yang dibongkar, anda boleh lihat video-video sebelumnya. Segalanya saling berkait dan semakin dalam kita gali, semakin gelap ia jadi. Dalam kitab Henokh, teks kuno yang diharamkan daripada dimasukkan ke dalam Bible moden, disebut tentang makhluk dari langit yang turun ke bumi. Mereka digelar The Watchers, iaitu mereka yang memerhati. Tugas asal mereka adalah untuk memantau manusia atas perintah Tuhan. Tetapi sebahagian daripada mereka ingkar, mereka melanggar batas. Menurut teks itu, mereka jatuh cinta dengan wanita manusia dan mula berkahwin serta melahirkan keturunan campuran. Makhluk luar biasa ini dikenali sebagai Nephilim dan dikatakan membawa kerosakan besar kepada bumi. Bunyi macam mitos, tapi tunggu. Dalam Islam, kita tahu bahawa sejak zaman Nabi Adam AS sudah ada ujian daripada jin dan syaitan. Makhluk yang panjang umur, mampu menyesatkan manusia, mengubah rupa dan membisikkan kejahatan. Ada pendapat ulama menyatakan bahawa apa yang disebut sebagai The Watchers dalam teks purba itu mungkin sebenarnya adalah golongan jin yang derhaka dan memperdaya manusia untuk menyembah mereka. Makhluk ini tidak mati, mereka hidup dalam dimensi yang berbeza dan mereka masih memerhati. Ada teori yang mengatakan mereka telah dikurung di bawah bumi, disegel ribuan tahun lalu di tempat terpencil, jauh dari dunia manusia. Sebahagian dari lokasi itu dikaitkan dengan Antartika. Soalnya, sekarang, kenapa pemimpin dunia, saintis elit, dan organisasi besar tiba-tiba obses dengan Antartika? Kenapa ada laporan yang mengatakan mereka menemui struktur purba yang memancarkan frekuensi tinggi dan mungkin berfungsi sebagai gerbang untuk melepaskan sesuatu yang lama dikurung? Dan adakah semua ritual kuno yang dilakukan hari ini sebenarnya bertujuan untuk membangkitkan semula kuasa yang pernah dijatuhkan? The Watchers bukan sekadar legenda. Mereka disebut dalam banyak budaya, dalam pelbagai kitab dan dalam mitos yang dipisahkan oleh ribuan kilometer. Tetapi semuanya menggambarkan benda yang sama. Makhluk dari langit, pemerhati yang jatuh dan kuasa yang suatu masa dahulu dianggap sebagai Tuhan. Kita tahu bahawa Allah adalah Maha Pencipta. Tiada makhluk yang boleh menandinginya. Tetapi itu tidak menghalang segelintir manusia daripada menjual jiwa demi kuasa dan mencuba membebaskan makhluk yang sepatutnya kekal dikurung. Dan sekarang pintu itu mungkin sedang terbuka perlahan-lahan. Episod seterusnya kita akan masuk lebih dalam Dajjal, eksperimen DNA purba dan projek rahsia penciptaan manusia buatan. Adakah teknologi hari ini sebenarnya hanya menghidupkan semula sesuatu yang pernah wujud ribuan tahun dahulu? Stay ready! Sebab bila kau tahu, kau dah tak boleh tak tahu lagi. Follow atau subscribe sekarang bro, agar anda tak tertinggal.